بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada hari ini dalam My Quran Time, baca faham amal pada halaman 298, dan hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik Ustaz Fah, khabar Ustaz Fah? Sempena hari Malaysia ni Ustaz Fah. Hari Malaysia, alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita bersatu Ustaz ya. Hari Malaysia ini adalah lambang kesatuan, dan kita ingin kesatuan ini kita pelihara dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga Allah terus pelihara bumi negara ini dan terus kita diberkati sehingga sampai ke syurga nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada hari ini kita ingin memulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku, untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melihat pada halaman 298. Kita saksikan sinopsis ringkasannya. Bermula daripada ayat yang ke-35 hingga 44, kita akan menyambung melihat kepada kisah pemuda yang mempunyai 2 kebun bersama sahabatnya yang beriman, yang berborak menyatakan poin-poin penting untuk kita ambil pelajaran pada hari ini. Dan kemudian pada ayat 45 Allah membuat kesimpulan, memberi panduan kepada kita perumpamaan kehidupan di dunia ini insya-Allah. Jadi kita mulakan dahulu dengan bacaan ayat 35 hingga 41 dipimpin Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Abdul Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, terus setia dalam My Quran Time baca faham amal, terus sebarkan, share, tekan butang share, masuk grup-grup WhatsApp yang ada. Mudah-mudahan kita menjadi asbab sahabat-sahabat kita di luar sana dapat sama-sama mengaji Al-Quran, dan yang lebih penting dapat memahami isi kandungan, dan dapatlah kita menyediakan bekalan amalan kehidupan kita. Walaupun kita berada atas dunia ini, dunia yang kita pijak inilah yang akan menyampaikan kita hari akhirat. Mudah-mudahan memberi nilai yang baik kepada kita semua insya-Allah. Baik, sama-sama kita mulakan majlis ataupun My Quran Time dengan ayat 35 hingga 41, penyambung surah Al-Kahfi, muka surat yang ke-298. Jom sama-sama kita baca dengan lagu Bayati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن
لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 35 hingga 41 untuk sama-sama kita mengambil pelajaran ya. Apabila semalam kita melihat kepada pemuda yang mempunyai ya dua kebun, dia menyatakan kepada rakannya ana aktsaru minka malan wa walada wa azzu nafara ya, iaitu saya ini lebih banyak lagi harta dan lebih lagi kuat dari segi pengikut ataupun tim pasukan saya ataupun staf saya. Maka apabila dia masuk ke dalam jannatahu ya, jannatahu maksudnya kebunnya ada dua, tetapi dia masuk salah satu daripada kebunnya. Tak mungkin masuk dua-dua sekali ustaz ya, pasal kebun dia di tengah-tengahnya ada sungai, jadi takkan dia masuk dua-dua kebun kan. Dia masuk salah satu daripadanya. Wa huwa zalimul li nafsihi ya. Allah menyatakan pada ayat 35 dia menzalimi kepada siapa? Nampak macam dia cakap pada kawan dia tadi tu, dia macam menzalimi kawannya, tapi Allah tak cakap dia menzalimi kawannya, dia menzalimi dirinya sendiri. Rupa-rupanya percakapan dia yang sombong, merendahkan kawannya itu bukan menzalimi kawan tetapi menzalimi dirinya. Qala, dan dia bercakap apa? ma adhunnu an tabida hadhihi abada ya, iaitu aku mengira bahawa perkara ini tidak akan binasa ya. Hadhihi abada, ini semuanya akan kekal selama-lamanya. Ini adalah mindset materialism yang sebenarnya kita nak cuba rungkai, jangan sampai ia masuk ke dalam pemikiran kita, iaitu bila kita dapat pangkat, kita dapat kaya, dalam akaun kita berbilion-bilion ustaz ya, sebenarnya ianya bukan tanda Allah memuliakan kita. Dan kalau kita kurang duit ya, kita kurang harta, tidak bermaksud Allah hina kita. Bila kita ada mindset begitu ya, maksudnya kalau kita rasa bahawa kalau saya kurang duit Allah hina saya, itu adalah mindset siapa? Mindset Firaun yang dinyatakan dalam surah lain, surah Al-Fajr ya, surah Al-Fajr, dan juga banyak kaum-kaum sebelum ini. Jadi Allah mengingatkan pada ayat 35, orang ini yang menyombong diri ini, dia menzalimi dirinya dan dia kata bahawa perkara ini tidak akan binasa. Kalaupun ya, wama adhunnu sa'ah, dan aku rasa
hari kiamat itu tidak akan datang sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Siapakah pemuda yang ada dua kebun ini? Kalau perbincangan ulama ustaz ya, orang ini adalah orang yang beragama Islam juga, agama ya, maksudnya menyerah diri pada Tuhan, dia percaya pada Tuhan. Cuma dia mempunyai konsep hari akhirat yang salah. Ya, dia rasakan bahawa kalau saya ada kelebihan, maksudnya saya akan dapat lebih lagi kelebihan bila sampai di akhirat nanti Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Adakah itu cara yang betul berfikir? Tidak. Ya, apa saja yang ada di atas muka bumi ini, kaya miskin, tidak ada kaitan dengan apa yang berada di sana. Ia adalah ujian. Ini adalah ujian untuk sama-sama kita uruskan dengan cara pandang yang benar berdasarkan pada surah Al-Kahfi ini. Maka dia dah bercakap, dia sudah pun yakin, overconfident. Maka kawannya yang seorang lain yang pada ayat 37 berkata, qala lahu sahibuhu. Dia berborak-borak, ya, berborak-borak. Dalam boraknya ustaz, dia cakap apa? Akafarta billazi khalaqaka min turab. Apakah kamu ini kufur kepada Tuhan yang menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada setitis mani, dan kemudian dijadikan kamu sebagai seorang lelaki. Dia cakap pada kawan dia, jangan borak-borak perkara lain kan. Tapi dia berborak-borak, sambil borak-borak itu dia mengingatkan kawan, kau tak ingat ke kan bahawa engkau ni daripada benda yang hina, daripada tanah, dan kamu diciptakan sebagai manusia. Dia mengingatkan kawannya hakikat diri yang sebenarnya, ya, hakikat diri yang sebenarnya. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada, ayat yang ke-38. Tetapi aku percaya dialah Tuhan Tuhanku, dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Pemuda seorang lagi adalah pemuda yang beragama Islam, ya, dan dia beriman kepada Allah. Dia kata aku tidak akan syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu pun. Dalam ayat ini ustaz ya, kalau kita perasan, si pemuda ada dua kebun tadi tu, dia tak menyembah berhala. Dia tak menyembah berhala. Biasa orang cakap kalau syirik sembah berhala kan. Rupa-rupanya dia sembah duit, harta, dan juga pengikut dia. Dia kata, wah, aku ini banyak staff. Cakap begitu, itu adalah syirik kepada Allah SWT. Maksudnya apa? Dia bergantung kepada hartanya, dia meletakkan hartanya sebagai sumber kemuliaan, dia meletakkan pengikutnya sebagai sumber kemuliaan. Itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perkara yang penting kita beri perhatian. Zaman ini, zaman di mana orang bercakap tentang harta saya banyak, alhamdulillah, awak berapa dah untung bisnes yang lepas, borak-borak begitu ustaz ya. Kadang-kadang dalam seminar ke, kalau melampau-lampau sangat, dia boleh menimbulkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apabila ia menyebabkan, kalau Imam Sa'adi ataupun Ibnu Juzai menyatakan pemilik dua kebun itu ada 4 perkara kezaliman yang dia buat. Yang pertama disebabkan dia kufur, yang kedua dia bangga diri, yang ketiga sifat sombong, dan yang keempat merendahkan saudaranya. Engkau ni sikitlah untung kan, engkau ni tak ada harta lah, aku lebih banyak. Inilah perkara yang kita kena jaga. Pasal orang yang mempunyai dua kebun ini bukan orang kafir. Dia adalah orang yang percaya pada Tuhan, tetapi keimanannya itu songsang ataupun terjauh daripada kebenaran. Jadi pemuda yang beriman ini, dia kata apa pada ayat yang ke-39, ya, ayat 39 ini adalah ayat yang amat penting kita faham betul-betul tuan-tuan pada zaman ini menghadapi akhir zaman. Kita lihat, kita baca sekali lagi, dan tuan-tuan sila beri perhatian ya, jangan ada yang berborak ke, sila beri perhatian. Ayat 39 ini penting. Kalau tidak, kita merasakan kita lebih penting daripada ayat Al-Quran ini. Kita beri perhatian, kita baca sekali lagi ayat 39. Baik, sama-sama kita fokus pada ayat 39 kerana ada satu petunjuk untuk sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita, dalam kita mendepani ataupun berdepan dengan harta benda, berdepan dengan pengikut dan sebagainya, supaya kita fokus tujuan kita tidak tersasar dan keimanan kita tetap utuh dan jitu. Ayat 39. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولولا
in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Sadaqallahu Surahul Azim. Gitulah bacaan daripada ayat yang ke-39. Dan mengapa ketika kamu memasuki kebunmu tidak mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, ya, masya Allah la quwwata illa billah. Kita sudah belajar daripada awal surah Al-Kahfi ini alhamdulillah, mengingat memuji pada Allah. Kemudian kita sudah belajar insya-Allah, ya, insya-Allah bila kita nak buat sesuatu Ustaz, ya. Sekarang ini masya-Allah. Masya-Allah. Ya. Perkataan-perkataan ini adalah ringkas, tetapi ia amat penting di akhir zaman ini. Kita banyak menyatakan perkara ini kerana ia lambang keberagamaan yang tuntas, yang penting, ya. Kerana bukan mudah sebenarnya zaman sekarang ini nak cakap masya-Allah, insya-Allah, alhamdulillah, terutama di khalayak ramai. Khalayak ramai Ustaz, ya. Biasanya orang tak pandang kepada harta yang hebat ke, dia akan cakap wow, hebatnya kau, kan. Sebenarnya tak hebat pun orang tersebut. Sebagaimana kita dah belajar semalam bahawa sebenarnya Allah menggunakan perkataan daripada ayat 32, 33 semalam itu, Allah menggunakan perkataan ja'alna, ya. Ja'alna banyak kali di situ, maksudnya kami yang jadikan. Bukannya orang kaya itu yang bijak sangat untuk merancang strategi bisnesnya, bukan kerana dia pandai sangat mendapat kebun yang banyak, hartanah yang banyak. Semua itu Allah ulang pada ayat semalam. Kita lihat balik ayat 32, Allah cakap ja'alna, kami jadikan, ya, wa hafafnahuma, ya, kami yang lindungi, kelilingi pokok anggur, kebun anggurnya dengan pokok tamar. Bukan dia. Pasal kalau katakan pemuda dua kebun itu dia tanam tak menjadi, tidak diizinkan Allah, habis, ya. Dalam satu bisnes ataupun satu pekerjaan kilang dan sebagainya, bila-bila boleh terbakar, boleh sahaja Ustaz, ya. Zaman sekarang bila kena COVID-19 dia terus habis, ya. Bisnes yang berbilion-bilion Allah boleh hancurkan sahaja. Jadi nak ceritanya, bila kita bertemu dengan sesuatu yang hebat, sama ada perkara yang baik ke tak baik ke, sebenarnya perkataan yang terbaik ialah apa? Masya Allah la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan. Kita makan Panadol Ustaz, ya, untuk pening kepala. Yang memberi kesembuhan bukan Panadol, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil vaksin, ya. Kalau kita nampak kita takjub dengan dunia, dengan anak-anak kita, dengan harta kita, boleh kita baca ayat ini, ya. Jangan kita kata wow, anak kamu ni comel lah, kan, dia buat gitu, kan. Kata je masya Allah la quwwata illa billah. Kalau kita tak cakap Ustaz, ya, sehingga setengah ulama mengatakan ada penyakit ain. Ya, penyakit ain ini bila kita tengok sesuatu perkara kita rasa takjub, kita cakap wow, kan. Bagi setengah orang dia akan transfer, memindahkan penyakit ain dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita guna sebut masya Allah la quwwata illa billah, comelnya pun bukan yang mak ayahnya buat pun, kan. Kalau katakan Ustaz, ya, kalau katakan bisnesnya berjaya pun bukannya dia sendiri yang tarik hati orang beli produk. Allah yang menyusun segala-galanya sehingga orang berbondong-bondong membeli dan menghasilkan keuntungan kepada ahli bisnes yang ada di kalangan kita. Jadi perkara ini bagi penceramah-penceramah bisnes, saham dan sebagainya perlu ajar ayat 39 ini. Kalau tidak, ia memasukkan materialism di dalam diri peserta. Dia akan kagum pada sifu A, sifu B, sifu C, dan sehingga kan dia kata wow, ikut sifu A confirm berjaya. Padahal sebenarnya masya Allah semua ini adalah dengan kehendak Allah, la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan. Untung ke rugi ke, semua ini adalah dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pemuda beriman ini kata apa? Intarani ana aqalla minka malan wa walada. Ya, ayat 39 itu di hujungnya dia kata apa? Walaupun kamu menganggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu, ya. Jadi sepatutnya kalau dia tengok kurang, dia jangan kagum pada diri sendiri, kena kagum kepada Allah. Itu yang diajarkan pada ayat 39. Pada ayat 40, pemuda ini yang beriman ini berkata, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku yang lebih baik daripada kebunmu ini. Tengok betapa dia beriman ini Ustaz, ya. Dia bangga dengan keimanan.
seperti mana tuan-tuan bangga ada al-Quran, bangga dengan keimanan. Masya-Allah. Itu lebih tinggi berbanding dengan harta, duit, anak comel, anak banyak ke, berjaya ke. Jangan banyak disebut perkara tersebut. Kerana apa? Khawatir bila kita cakap anak saya 2 orang baru sampai ke UK, kan 2 orang lagi tu setengah dalam nanti saya tengah nak uruskan perjalanan nak pergi buat dekat US, kan duit sikit-sikit lah yang ada simpan-simpan hari tu. Perkataan-perkataan itu melambangkan kesombongan. Jangan kita biasakan perkara tersebut, kerana kata pemuda ini dalam ayat yang ke-40, Allah boleh bagi lebih baik daripada itu lagi, dan mungkin Allah boleh sahaja menghantar husbana, petir daripada langit, dan akhirnya apa yang berlaku pada kebun kamu akan hancur, ya, akan jadi tandus. Ini perkataan daripada pemuda beriman ini nak mengingatkan kepada rakannya yang sombong, yang lupa diri sebentar tadi. Ayat 41, au yusbihama uha ghaura. Dia mengingatkan lagi, kalau katakan air yang kamu ada saliran itu dia surut, tak ada air, maka kamu tidak akan dapat menemukannya lagi. Jadi dia mengingatkan kepada rakannya, kerana dia tahu bahawa peringatan itu tanda iman ini amat berharga di akhir zaman. Di akhir zaman ini tuan-tuan, kalau kita ingatkan kawan kita yang sombong ataupun yang lupa diri, itu amat kritikal. Khawatir apa? Khawatir dia terjerumus ke dalam lembah kebinasaan. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataan kita yang kita nak belajar pada hari ini ialah bada ataupun bayada, yang bermaksud binasa, hancur ataupun rosak. Sekali saja disebut dalam Al-Quran. Inilah yang kita baca daripada ayat 35, keyakinan pemuda yang mempunyai 2 kebun. Dia kata apa? Aku rasa kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, padahal sebenarnya dia tersilap konsep dalam memahami dunia menuju kepada akhirat. Jadi moga-moga kita tidak tersilap konsep dunia ini akan hancur bila-bila. Yang kekalnya ialah apabila kita beramal soleh. Tukarkan kepada amal soleh. Kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Masya-Allah, la quwwata illa billah. Allahu Akbar, 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 Allah Maha Besar, Masya-Allah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua penonton kita hari ini. Sempena kita berada pada Hari Malaysia, mudah-mudahan Malaysia kita menjadi ke arah Malaysia yang lebih baik, bebas daripada rasuah, bebas daripada segala keburukan, dan kita semua dapat bersatu di atas nikmat ini. Allah memelihara kita. Ustaz Faz, kita ada ucapan sikit. Ya, kita doakan agar Malaysia yang kita ada ini, ya, yang Allah kurniakan ini, Allah pelihara, ya, dan bebas daripada amalan-amalan yang menyebabkan kita terlibat dalam materialism, Ustaz, ya, mengutamakan dunia di pejabat-pejabat kerajaan, di pejabat swasta, semuanya dikembalikan semula kepada pencipta Allah, yang izinkan kita mendapat kejayaan dan kesatuan bersama, insya-Allah. Alhamdulillah, Ustaz, ya. Masya-Allah. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syukur di atas nikmat yang besar ini. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita kibar, kita masih lagi ada kerja kita belum selesai lagi. Kita ada separuh muka surat lagi. Sedikit tajwid pada hari ini. Semua dah kenal maksilah apa?
Dan kita nak lihat sikit kesalahan-kesalahan yang berlaku pada hak dhamir ataupun maksilah qasirah. Okey, maksilah qasirah sebagaimana yang kita maklum, bila ada huruf hak dhamir yang berbaris depan ataupun baris bawah duduk di antara dua huruf yang berbaris, maka dia akan jadilah bacaan tu disilahkan, dipanjangkan, sama ada kalau dua harakat bagi maksilah qasirah lah. Dan juga kadang-kadang kita baca kitab ada sebut maksilah, disebut maksilah sughra dan kubra, tapi istilah yang biasa kita dengar qasirah dan tawilah. Hari ini kita lihat kesalahan membaca pada maksilah qasirah. Ada juga hak dhamir tetapi tidak menepati syarat untuk kita baca dua harakat. Kita Imam Hafs baca syarat dua harakat apabila hak dhamir itu yang berbaris depan dan bawah berada di antara dua huruf yang berbaris, maka barulah disilahkan, dipanjangkan hak tersebut. Ada pun contoh di bawah tetap dalam surah yang kita baca sebentar tadi, surah Al-Kahfi ayat 42 umpamanya fa asbaha yuqallibu kaffaihi alama. Kenapa ustaz kaffaihi tak dibaca dengan panjang? Cuba kita lihat kaedah dia. Ha itu mesti berada di antara dua huruf yang berbaris. Maka di sini kaffaihi ala tidak berada pada syaratnya. Maknanya sebelum ha itu mestilah ada huruf yang berbaris. Di sini adalah ya mati, maka tidak menepati syarat, maka tak boleh baca panjang. Kita kena baca kaffaihi ala. Okey. Dan kesalahan yang biasa berlaku juga kepada para pembaca di sini, dia memanjangkan seperti mana dua harakat. Contoh fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma, tak boleh. Kita Imam Hafs, kita tidak baca panjang pada hak di sini. Sama juga pada kita baca surah Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Fihi huda, kita tak baca fihi huda. Kenapa? Kerana dia tidak menepati syarat. Syarat hak yang dibaca dengan panjang mestilah hak itu berada di antara dua huruf yang berbaris. Juga pada ayat 45, kama in anzalnahu minas sama', hak itu dibaca dengan tanpa mat kerana hak itu tidak menepati syarat untuk dibaca panjang, kerana sebelumnya adalah alif yang mati, maka tidak boleh dibaca panjang. Maka jelas maksilah nak kenal dia, ada hak yang mesti berbaris di depan ataupun bawah, berada di antara dua huruf yang berbaris. Okey, itu maksilah. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi menjelaskan tentang maksilah qasirah, maksudnya maksilah yang pendek. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan meneruskan bacaan ayat 42 hingga 45, di mana kalau kita melihat kepada kawan yang beriman tadi itu, dia berborak Ustaz ya. Rupanya kaedah berborak ni penting sebenarnya, tetapi mesejnya dalam itu kena jaga-jaga ya, jangan sampai berbuat sesuatu yang zalim ya, yang menzalimi kepada diri sendiri. Rupa-rupanya dia menjemput kepada sesuatu. Itu yang kita nak baca daripada ayat 42. Bila si kawan ini sudah berborak-borak, ayat 42 berlaku dan Allah menjelaskan tentang hakikat dunia. Jom kita baca ayat 42 hingga ayat 45. Baik, jom kita terus membaca ayat 42 hingga 45 dengan sambungan lagu Bayati ditambah dengan Bayati Kurdi insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi 'ala ma anfaqa fiha فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا
ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Sadaqallahul azim. Surah Al-Allahul Azim, gitulah bacaan ayat 42 hingga 45 sebentar tadi Ustaz ya. Menyambung kepada apakah yang berlaku ya. Awalnya pemuda yang mempunyai 2 kebun yang indah, yang hebat tersebut ya, dia berborak dengan kawan-kawannya yang beriman dan dia merendahkan kawannya. Dia kata bahawa aku ini ada harta yang lebih banyak dan pengikut yang lebih hebat. Dan kemudian dia yakin bahawa sebenarnya kekal. Maka kawannya membalas kata, engkau sebenarnya dulu tak ada apa-apa pun. Kan, tak ada apa-apa pun. Dan sebenarnya kamu kena ingat bahawa bila masuk ke dalam kebun ini, sepatutnya cakaplah masya-Allah, la quwwata illa billah. Kalau kita ada bisnes yang berjaya, kalau kita ada anak ke keluarga, segala-galanya kita kena cakap apa tuan-tuan sekalian? Masya-Allah, la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan. Ya, anak yang comel, anak yang baik, tak ada kekuatan untuk kita dia kekal baik dan kekal comel. Ya, bisnes yang untung tak semestinya akan kekal untung ataupun terus besar dengan staf 1,000, 2,000, 3,000 orang. Dan COVID-19 ini Ustaz ya, betul-betul Allah menjelaskan kepada kita. Betul. Allah boleh ratakan macam-macam perkara yang ada di dalam bumi ini ya. Kerana apa? Kerana ini adalah peluang untuk kita kembali. Sebagaimana yang berlaku pada ayat yang ke-42, dan harta kekayaannya dibinasakan. Subhanallah ya. Harta kekayaan orang yang ada 2 kebun tadi tu dibinasakan, lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya ya, tanda menyesal. Dia macam dia Ustaz ya. Dia rasa macam mimpi. Allah. Dia rasa macam mimpi bahawa boleh binasa. Cuba kita bayanglah Ustaz ya, sekarang kita tengok syarikat-syarikat besar yang kita rasa dulu dia berbilion-bilion untung dia, dan dia boleh mendabik dada cakap kita boleh buat itu buat ini. Sekarang subhanallah ya, dia rasa macam mimpi, rasa macam kita pun rasa boleh ke yang sebesar ini boleh runtuh? Rupa-rupanya Allah boleh buat, dan ini adalah badai yang melanda kepada pemuda ini. Dan apakah yang dia kata ketika dah berlaku begitu? Dia kata apa? Fa asbaha yuqallibu kaffahi ala ma anfaqa fiha ya. Dia kata apa? Terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu, sedangkan pohon-pohon anggurnya roboh. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun ya. Binasa satu, kemudian dia kata bahawa saya dah melabur dah, saya dah spend, dah gunakan untuk baiki yang ini, staff saya dah bayar gaji sebagainya, tapi rupa-rupanya segala pelaburan infak saya untuk bisnes saya ini yang menyebabkan saya sombong, rupa-rupanya habis. Menarik di hujung itu dia berkata apa? Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada ya, alangkah baiknya kalau aku tidak mempersekutukan dengan sesiapa pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda taubat Ustaz ya. Tanda taubat. Pembicaraan ulama kata orang ini akhirnya bertaubat,
dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dia dihancurkan. Rupa-rupanya dalam keadaan kita menghadapi COVID-19 ini, bila Allah menarik balik nikmat-nikmat ini, Allah nak kita taubat, Ustaz. Betul. Mesejnya jelas. Betul. Allah nak suruh kita taubat, dan dalam ayat ini bila bercakap tentang taubat ini, kata Imam As-Sa'di, pemilik kebun ini hukuman yang dikenakan kepadanya adalah satu kebaikan, dan ia dijelaskan oleh ayat 42 ni. Rupanya hukuman itu kebaikan. Oh, mana hukuman ni kadang-kadang memberi satu kebaikan untuk orang yang dapat hukuman. Hukuman itu pasal baru sedar bahawa langit tinggi rendah, Allah. tapi di sebalik langit tinggi rendah ada Tuhan. Dan ada juga yang tak sedar, Ustaz. Selagi tak kena tak sedar. Dah kena pun tak sedar. Oh, lagi berat tu. Okay? Itu lagi berat tu. Dah kena pun dia rasa bahawa tak apa, kita boleh cover balik. Nah, kita akan dia jatuh, tapi dia kata tak apa, kita akan baiki balik bisnes ini. Masih lagi nak menunjukkan kesombongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harapkan tuan-tuan, kalau ada kawan kita yang terkesan, kita sendiri yang terkesan, surah Al-Kahfi ini menyebabkan kita makin bertaubat pada setiap hari apabila kita membaca surah ini saban minggu, insya-Allah. Ayat 43, dan tidak ada baginya satu golongan pun yang dapat menolongnya selain daripada Allah, dan dia pun tidak dapat membela dirinya. Ya, di mana pada waktu ini tidak ada siapa-siapa yang boleh nak tolong untuk bisnesnya naik balik, kebunnya naik balik, tak dapat. Hunalikal walayatu lillahil haqq, pada ayat 44, di sana pertolongan itu hanya daripada Allah yang Maha benar, dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan yang terbaik. Di hujung itu ada perkataan khairun thawaba, untuk ganjaran jangka masa pendek, wa khairun uqba, untuk ganjaran jangka masa panjang. Jadi ini adalah satu pendedahan daripada Allah, Ustaz, ya, untuk kita bila dapat sesuatu dalam hidup kita ini, kita jangan rasa bahawa saya yang buat, ya. Kejayaan sesuatu jangan kata saya yang buat, kerana ia akan menyebabkan keimanan kita, walaupun kita beragama Islam, tetapi agama kita itu telah dijangkiti oleh satu virus, Ustaz. Namanya virus materialism, ya, materialistik, ya. Materialism yang mengutamakan dunia, melihat sesuatu itu dalam bentuk surface, dalam bentuk fizikal, bukan dalam bentuk hakikat sebenarnya, iaitu semuanya datang daripada Allah. Itu sebabnya kalau kita ambil vaksin, Ustaz, ya, ambil vaksin satu usaha, tapi jangan cakap pula tak ambil vaksinnya ini mesti takkan sembuh. Kan, jangan overconfident. Vaksin ni usaha sahaja, tapi tetap kena cakap masya Allah la quwwata illa billah. Jangan jadi sombong. Ada vaksin sombong, tak ada vaksin pun ada yang sombong juga, Ustaz. Kan? Jadi kita tak nak. Kita nak buat apa-apa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal hakikat dunia bagaimana dijelaskan pada ayat ke-45, ya. Ayat 45 menjelaskan hakikat dunia. Kita baca sekali lagi untuk memastikan jangan kita tersasar daripada memahami hakikat dunia ini sendiri. Kita baca sekali lagi, Ustaz. Ayat yang ke-45, Ustaz Hafaz, ya. Ni ayat menerangkan tentang hakikat dunia. Datin Syamsidah Tahrin kata mencabar juga nak baca ayat ni. Ada huruf ha simpul, ada huruf ha pedas. Pada ayat yang 45 ni sudah pasti maknanya insya-Allah akan dicerahkan. Fa asbahaha, betul kata Datin tadi, fa asbaha hashima. Ha ni di tengah, kemudian ha simpul di pangkal. Dekat-dekat kita nak ulang dua kali tu agak mencabar juga, dan juga di hujung tadruhur riyah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Baik, kita baca sikit ayat 45, hakikat kehidupan dunia. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح
وكان الله على كل شيء مقتدرا. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 45, dan buatkanlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan daripada langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi, kemudian tumbuhan itu menjadi kering, mudah diterbangkan angin. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Perumpamaan ini amat hebat Ustaz ya. Yeah. Allah umpamakan dunia ini, kehidupan dunia ini seperti air. Air ini kan dia mengalir, dia bergerak ya, dan dia akan masuk ke dalam tumbuh-tumbuhan ya, dan hakikat dunia ini sama juga. Dia tak kekal, dia akan mengalir, dia masuk pada setiap orang dan dia akhirnya masuk ke dalam hati manusia. Ya, siapa yang masuk air tak boleh tak basah. Kan? Semua orang kena basah. Jadi kalau basah masuk ke dalam dunia ini, pasti dia akan mengganggu gugat kepada hati kita. Kecuali apabila hati kita ini dapat diletakkan dengan penebat iman. Itu yang penting apabila air itu masuk. Pasal bila masuk air itu jadi tumbuh-tumbuhan itu dia akan hasilkan buah Ustaz. Hasilkan buah, dan sepatutnya kalau kita hasilkan buah, kita beri manfaat kepada orang lain. Bila dunia masuk, keluarkan balik cepat. Dapat dunia, dapat duit, keluarkan cepat. Dapat ilmu, dapat kuasa, keluarkan cepat untuk membantu, memberi manfaat kepada orang lain. Jangan sampai kita dapat air, dia menumbuhkan dalam diri kita ya, dapat ada banyak ilmu, dapat banyak harta, dapat banyak kuasa, tapi kita tak nak bagi. Malah kita nak minta. Apa kesannya? Ia akan membusuk dan akhirnya akan hancur juga. Istilahnya tadi Ustaz, iaitu fa asbaha hashiman tazruhur riyah. Dan akhirnya jadi berterbangan saja ya. Bila dah jadi debu tersebut, dia akan terbang. Maka kita pun sama juga, akhirnya hancur. Yang kekalnya apa? Itulah perkara yang kita nak belajar besok insya-Allah, iaitu yang kekalnya adalah ayat 46 yang kita akan lihat esok insya-Allah. Ya, suspense. Tapi Allah nak cerita kepada kita, jaga-jaga dengan dunia ini, pasal bila dia masuk dalam hati kita ini, dia boleh mengubah sama ada hati kita menjadi lebih memberi manfaat ataupun lebih membawa mudarat kepada diri kita. Membawa kepada resolusi kita pada halaman 298 kita saksikan, iaitu yang pertama, elakkan sombong dan terlampau yakin. Bahasa Inggeris ni Ustaz, overconfidence dalam hidup kita ya. Kena okey. Jangan terlampau yakin bahawa semuanya ini sebenarnya adalah dengan izin Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, sentiasa sedar hakikat diri yang lemah dalam menguruskan kejayaan ya. Ketika banyak harta, kurang harta, banyak pangkat, kurang pangkat, banyak ilmu, kurang ilmu, semuanya dengan izin Allah SWT. Yang ketiga, berhati-hati dengan banyaknya harta apabila ia menggelincirkan iman kita. Kita doa Allah pelihara daripada agama dalam diri kita tidak diselubungi materialism ataupun mengutamakan dunia. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Yang terakhirnya saya nak kongsikan satu kata-kata lirik yang saya terbaca semalam Ustaz Faz. Dia kata setiap sesuatu, kulul asya, akan layu apabila kita meninggalkannya. Seperti mana bunga, kalau kita tinggal, layulah bunga tu. Kecuali Al-Quran. Al-Quran kalau kita tinggalnya, Al-Quran tak layu, tapi kita yang layu. Mudah-mudahan kita semua tak meninggalkan Al-Quran, memberi bekas kesan kepada kita dengan kita sentiasa tadabbur Al-Quran Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ihfaz biladana. Allahumma ihfaz biladana ya rabbal alamin. Ya Allah, peliharakanlah negara kami ya Allah. Kurniakanlah keamanan dan kesejahteraan dalam negara kami ini ya Allah. Selamatkanlah negara kami ini ya Allah daripada segala keburukan dan kemunafikan ya Allah. Berikanlah kami negara yang aman, negara yang sentiasa diampunkan oleh-Mu ya Allah, akan rakyat-rakyatnya. Limpahkanlah rezeki yang berlimpah ruah kepada kami semua ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat sombong ya Allah. Masya-Allah, la quwata illa billah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan Ustaz Tirmizi ya. Sempena dengan hari Malaysia pada hari ini, kita juga ingin umumkan Ustaz ya tentang program Rahsia Insan Cemerlang Hidup, di mana kita akan bersama dengan yang berhormat Menteri Agama untuk sama-sama kita membina keluarga Malaysia berpandukan Al-Quran. Kita tidak mahu keluarga diserang oleh virus materialism menyebabkan kerosakan bagi institusi keluarga di negara ini. Dijemput tuan-tuan untuk hadir pada 5
5 pagi. Menariknya 5 pagi pada hari Sabtu di online nanti tuan-tuan boleh pergi ke Facebook TV Al-Hijrah, kepada Sinar dan beberapa platform lain untuk sama-sama kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dan sama-sama kita hidupkan pagi bersama keluarga dengan Al-Quran. Berjumpa lagi kita pada malam ini, siaran ulangan, dan juga pada pagi esok mendalami halaman 298 yang penuh dengan permata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terus kita berjumpa My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.